KPM. Didik TV KPM. Syafika, lengolah kaki ni. Penatlah penat berjalan mall ni besar sangatlah, Fika. Kat situ ada spa dengan refleksologi. Jomlah kita pergi sana. Bagus juga idea tu. Jom. Selamat datang ke Iskandarian Spa. Boleh saya bantu? Puan, kawan saya ni mengadu kakinya penat sebab berjalan membeli belah ni. Boleh bantu ke dia? Okey, boleh Puan. Di Iskandarian Spa and Reflexology ni kami memang menawarkan perkhidmatan rawatan refleksologi kaki. Sakit tak rawatan ni? Saya tak pernah buat. Apa alat dan bahan yang digunakan? Oh, Puan jangan risau. Okey, nanti kami akan tunjukkan pada Puan alatan dan bahan yang kami gunakan. Okey, sila ikut saya. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafika Hanafiah pada hari ini dalam slot menengah atas. Menariknya, dalam slot kali ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan khas refleksologi kaki, tangan dan telinga tingkatan 4 dengan topik kita alatan dan bahan. Dan semestinya ada guru-guru kita yang bersama di studio. Yang pertama sekali Cikgu Fatin Hamamah Mohni dan yang kedua Cikgu Nordina Jahari daripada SMK Tengku Mahmud Iskandar Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Baik, Cikgu hari ini meriah Cikgu nak tahu tentang refleksologi kaki ni. Masya-Allah. Dan bersama dengan kita juga di studio guru juru bahasa isyarat kita Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Cikgu, apa kaitan gimik tadi dengan topik kita pada hari ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafika. Gimik tadi dengan pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah Cikgu nak Syafika dan murid-murid dapat mengetahui alatan dan bahan yang akan kita gunakan untuk proses rawatan refleksologi kaki. Oh, baik, itu dia alatan dan bahan. Itu yang penting kita nak belajar. Ialah taklah mudah kan Cikgu kan? Mesti ada alatan dan bahan untuk refleksologi kaki. Jadi Cikgu, kita nak mulakan kelas, dipersilakan Cikgu. Okey, baiklah. Sebelum Cikgu Dina dan Cikgu Fatin nak tunjukkan alatan dan bahan, okey, Cikgu Fatin akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan refleksologi kaki. Okey. Refleksologi. Apa dia? Refleksologi ya. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, refleksologi ialah sejenis terapi yang mengamalkan pengurutan tapak kaki untuk merangsang saraf dan dengan itu melegakan rasa tegang. Baik, maksudnya sejenis terapi yang diamalkanlah untuk kita, orang kata ialah kadang-kadang ada urat saraf tegang-tegang tu kan. Kita boleh refleksologi ya Cikgu ya? Ya, betul. So refleksologi ni dia dapat merasa pelanggan kita ataupun kita sendiri yang buat rawatan ni kita akan rasa selesa. Kita rasa bila yang lenguh-lenguh tadi, lepas urutan refleksologi ni kita akan rasa lebih baik lah. Baik, macam tu. itu dia penting Cikgu untuk kehidupan seharian kita. Kalau tak lenguh dan lenguh. Ya. Okey Cikgu, boleh teruskan? Okey, sebenarnya refleksologi ni berasal daripada Mesir. Okey, dia bukanlah satu rawatan yang baru ya. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, okey, refleksologi ni ialah berasal daripada dua perkataan bahasa Inggeris. Okey, iaitu refleks ialah pantulan ataupun balikkan struktur tubuh badan. Okey, manakala logi pula ialah satu bidang sains. Okey, jadi refleksologi bermaksud satu bidang sains yang memetakan tubuh badan manusia dengan titik refleksologi kaki dan tangan. Okey, betul tu Cikgu Fatin. Jadinya saya rasa Syafika dan murid-murid pun tak sabar nak belajar topik utama kita pada hari ini. Kita mulakan Cikgu Fatin.
Okey. Okey, baik. Apa yang kita nak belajar itu nanti kita akan belajar lebih dalam. Tapi sebelum tu, jom sekarang ni kita bagi ruang dan masa untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan khas refleksologi kaki, tangan dan telinga tingkatan 4 dengan topik kita alatan dan bahan. Jadi cikgu, kami nak tahu ni, apakah alatan yang digunakan untuk refleksologi kaki? Okey, murid-murid, okey Syafiqah. Okey, dalam refleksologi kaki memerlukan alatan. Okey. Alatan tu ialah merupakan perkakas atau alatan bagi memudahkan proses urutan refleksologi di kaki dijalankan dengan baik. Okey. Baik, apakah antara alatan cikgu? Okey, hari ini cikgu nak memperkenalkan alatan untuk refleksologi kaki ya. Okey, alatan yang pertama ialah kerusi urut. Okey. Ini adalah kerusi urut yang cikgu bawa di studio ni ya. Okey. Kerusi yang ada ni ialah kerusi urut mudah alih. Okey, apa fungsi dia? Okey, kerusi urut ialah tempat untuk pelanggan duduk atau baring semasa sesi refleksologi kaki. Okey, sebenarnya Fika, okey, kerusi urut ni ada berbagai jenis. Okey, yang cikgu bawa ni ialah kerusi urut mudah alih. Sebab dia boleh dialih-alihkan ke merata tempat apabila kita nak melakukan proses urutan di luar daripada premis kita. Okey, baik. Manakala sofa ataupun kerusi urut jenis sofa yang lembut dan empuk, dia sesuai diletakkan di dalam premis ataupun spa urutan. Baik. Okay. Bila sukarlah pula kalau kita nak bawa keluar kan. Ya, betul. Sebab macam Cikgu Fatin, kalau yang kerusi urut yang mudah lipat ni, kita senang nak buat bawa ke mana-mana. Sekarang ni kita sedang famous dengan mobile spa kan. So yang lipat ni senang dibawa ke mana-mana. Berbanding dengan sofa tadi tu, dia boleh diletakkan di satu tempat sahaja. Boleh lah, nanti nak pergi rumah saya pun boleh lah kan. Ya. Baik. Okey cikgu, mungkin seterusnya alatan yang digunakan cikgu? Okey, alatan yang seterusnya ialah kayu refleksologi. Okey, kayu refleksologi berfungsi untuk membantu memberi tekanan pada titik refleksologi di tapak kaki. Okey, boleh tak Syafiqah angkat kayu refleksologi agak-agak mana? Okey. Saya angkat yang ni cikgu Ya. Oh, ada banyak cikgu Ada banyak jenis. betul. Di antaranya dah cikgu kan? Betul. Kayu refleksologi ni ada berbagai jenis ya murid-murid. Okey, ada berbentuk panjang, ada berbentuk T, ada berbentuk nipis. Okey, kayu ni berfungsi semuanya berfungsi untuk menekan titik refleksologi di kawasan anggota badan yang keras. Okey. Baik. Contohnya di tumit kaki. Fika, tumit kaki kan keras kan Ya, sebab betul. banyak jalan Okey, jadi kita perlu menggunakan alatan refleksologi kaki ni supaya kayu refleksologi kaki ni supaya memudahkan atau membantu juru refleksologi semasa proses tekanan. Maknanya nak sampai kepada urat tu lah. Ya. Kan? Ada titik saraf tu. Titik saraf tu yang penting. Okey. Baik cikgu, yang seterusnya cikgu? Okey, yang seterusnya. Sebelum tu cikgu nak beritahu. Okey. Kayu refleksologi ni diperbuat daripada berbagai bahan. Ya, murid-murid. Okey, ada yang daripada kayu, daripada buluh, daripada plastik, ada juga daripada logam dan yang termahal lah. Okey, yang boleh katakan mahal buat daripada tanduk haiwan. Ya. Ya, Fika. Menarik. Okey. Nanti kita boleh try cikgu. Kita boleh Ya, cuba kan? betul. Okey. Okey, cikgu nak terangkan seterusnya. Silakan, Okey. cikgu. Okey, seterusnya ialah batu sungai dan batu basat.
Okey, batu sungai dan batu basalt ni dapat membantu memberi tekanan pada titik refleksologi di tapak kaki. Fungsi dia sama dengan kayu refleksologi, Taufika. Sama, iaitu memberi tekanan pada tapak kaki ataupun kawasan yang tebal, kulit yang tebal. Okey. Betul tu, Fika. Dia membantu. Ya, terutama sekali Cikgu Fatin ni bahagian tumit lah. Sebab dekat tapak kaki, selalunya dekat bahagian tumit tu yang kawasan yang paling keras lah. So kita boleh gunakan bantuan daripada kayu refleksologi ataupun batu sungai ataupun batu basalt. Cikgu Fatin boleh terangkan batu sungai dan batu basalt boleh dapat daripada mana? Okey, rasa-rasa Fika, kalau cikgu tunjukkan batu sungai ialah yang warna putih. Batu sungai rasa-rasa Betul, dari putih. mana, Fika? Saya rasa kalau ada batu sungai tu daripada batu sungai kan? Ya, betul. Daripada sungai kan? Betul sangat. Okey. Okey. Tapi kalau batu basalt tahu tak dari mana? Daripada mana tu? Okey, kat sini Sukar cikgu tu, nak bagi tahu Ya, ya. Okey, batu basalt adalah batu daripada pembekuan lava gunung berapi. Okey, lava gunung berapi. Jadi pembekuan daripada lava gunung berapi akan menghasilkan batu basalt. Maknanya sekarang ni batu basalt ni senang tak nak jumpai, cikgu? Mudah juga. Fika perasan tak? Kalau kita berada di taman-taman, okey, ada satu tempat di dalam taman tu ada batu-batu refleksologi. Ya. Batu-batu refleksologi tu, okey, kalau siapa-siapa jalan atas tu dia kena buka kasut, jalan atas tapak atas batu refleksologi tu. Okey, fungsi dia samalah. Kita akan merasakan urutan refleksologi. Patutlah saya rasa kadang-kadang sakit juga kan kalau pijak tu. Betul tu Fika, sebab ada poin-poin saraf dekat tapak kaki kita tu mewakili sakit-sakit tertentulah. Okey, Cikgu Fatin, Fika boleh tengok. Kita ada bawa batu sungai dan basalt stone tadi. Okey, ni batu sungai. Ya, betul. Yang ni betul basalt kan? Basalt yang gelap sikit. Bezanya betul batu kan? sungai dia cerah, putih lah. Dan batu basalt dia lebih Gelap. Dia lebih gelap. Jadi pun kira batu basalt lah kan? Sama juga. Betul. Batu basalt Sama dia juga. ada dua jenis lah. Ada yang gelap sikit, ada yang Hitam lagi terus. gelap. Baik. Okey, kita dah tahu dah batu basalt. Okey, cikgu mungkin boleh teruskan? Okey. Okey, kita teruskan kepada alatan yang seterusnya, iaitu alatan keempat, tuala besar. Okey, tuala besar ni fungsinya ialah digunakan untuk menutup bahagian badan yang tidak diurut. Okey, Cikgu Dina boleh tunjukkan tuala besar? Okey, Tu ni Fika. tuala Nampak besar, tak Fika? Murid-murid. Ni tuala besar. Dia lebih Okey. kurang tuala mandi lah Lebih Cikgu kurang Fatin. tuala mandi. Okey, dia ni untuk menutup bahagian yang kita tak urut. faham. Sebab bila kita nak urut refleksologi ni, kita macam kena selak-selak sikit kain ataupun seluar. Seluar. Ya, Jadi betul. untuk menjaga privasi pelanggan kita, okey, jadi kita perlu menutup anggota yang tidak diurut. Okey, faham? Baik, Faham, saya Fika? faham sangat tu. okey. Pentingnya juga ni. Okey, cikgu. Selain daripada tuala besar, daripada batu basalt dengan batu sungai, apa lagi cikgu? Okey, sebelum tu, kalau cikgu tanya Fika lah, rasa-rasa kalau katakan kain batik, boleh tak kita gunakan untuk tutup? Okey. Soalan tu susah, tapi bagi saya kan, kain batik tu kalau tak jarang dan juga besar, boleh juga digunakan. Betul, cikgu? betul Fika. Kita boleh je gunakan kain yang sesuai macam kain batik. Okey, tetapi kalau macam kain satin tu kurang sesuai sebab dia macam ringan dan mudah mungkin jatuh. Ya, licin. Okey, kan? licin. Ya, betul. Licin Fika. Okey, jadi kalau macam mungkin ada spa yang dia nak menggunakan kiranya Bali punya style, kan dia pakai batik. Pakai kain batik. Tapi kita mengikut sukatan daripada buku, okey, kita gunakan tuala besar. Okey, tuala besar. Okey, murid-murid. Okey, cikgu akan sambung seterusnya yang kelima, iaitu ialah tuala kecil. Okey, tuala kecil. Tuala kecil ni fungsi dia ialah digunakan untuk mengelap anggota refleksologi. Okey, murid-murid tahu, okey, selepas katakan kita membuat urutan refleksologi, ada kesan-kesan minyak. Okey, kesan-kesan minyak, ada lotion dan kesan-kesan krim. Dia akan menyebabkan apabila pelanggan berjalan akan licin. Betul tak?
Okey, licin. Jadi kita gunakan tuala kecil ni untuk mengelap. Contohnya kaki tadi kita mengelap supaya bila pelanggan kita nak jalan tak adalah jatuh sebab licin. Ya, Okey, betul, Cikgu Dinah cuba tunjukkan mana dia tuala. So, Tuala kecil. tuala kecil ni kita akan letak dahulu. Okey, kita akan letak dulu sebelum pelanggan kita duduk. So, dia akan berada di bawah lah, bawah kaki pelanggan nanti. Lepas tu, selepas rawatan nanti kita akan pastikan kita akan lap di bahagian tapak kaki tadilah. Ini penting ya, murid-murid supaya nanti pelanggan kita bila dah habis urutan nanti dia nak pakai slipper, slippernya tak terceceh lah. Dia boleh jalan seperti biasalah. Fika. Penting jugalah kan untuk tuala kecil Ya, betul. Baik cikgu, mungkin boleh teruskan dengan alatan yang seterusnya. Okey murid-murid. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan alatan yang keenam iaitu kit urutan. Okey, kit urutan fungsinya adalah untuk menyimpan bahan dan peralatan urutan seperti minyak, krim, lotion, bedak dan lain-lain peralatan atau medium yang kecil. Okey, dia juga sesuai untuk kita bawa ke mana-mana kerana dia lengkap dengan bahan ataupun alatan yang untuk kita gunakan dalam urutan refleksologi kaki. Okey, Cikgu Dina boleh tunjukkan tak kit urutan kita? Okey, terima kasih Cik Fatin. Okey, so bila murid-murid, okey, Syafiqah nak simpan, okey, kita susun dulu Syafiqah ke alam ni, baringkan dia. Okey. Okey. Satu. Dua. Okey. Okey. Lepas tu kita zipkan. Okey, letak tepi dulu ni. Boleh cikgu? Saya tolong. Okey. Okey. Alright. Okey. Nampaklah macam ni bagnya. So senanglah dibawa ke mana-mana bersama dengan kerusi lipat tadi. Okey. So bahan-bahan semua yang diperlukan untuk urut pada dalam ni. Ya, kita letakkan dalam kit urutan ni. Baik. Okey. Jelas? Okey. Kalau saya nak tanya boleh cikgu? Boleh. Kalau contoh yang ni pun akan dimasukkan dalam kit urutan yang sama juga Ya. ke? Dalam kit urutan ni mesti ada peralatan dan bahan yang lengkap. Sebab nanti kalau cikgu pergi ke rumah Syafiqah kan nak buat urutan, so bahan dan alatan semua dah ada dalam ni. Penting juga kit urutan ni ya. Kalau tak tercicir lah cikgu ya. Ya. Baik. Itu dia ke antara alatan dan bahan yang digunakan? Ya, betul Syafiqah. Okey, kit urutan yang cikgu tunjukkan tadi, okey, adalah satu contoh kit urutan yang cikgu ada. Okey, Fika atau murid-murid semua boleh juga gunakan kit urutan lain. Contoh gunakan kotak-kotak yang bertingkat-tingkat okey, yang sesuai untuk kita letak alatan dan bahan-bahan yang kecil-kecil. Okey, yang kecil-kecil je tu Fika. Kursi urut tak boleh letak. Oh, betul lah cikgu. Jadi cikgu, cikgu dah jelaskan soal segala pembentangan ataupun alatan dan bahan yang digunakan. Cikgu ada sebarang soalan tak untuk saya? Okey. Semestinya ada Fika. Cikgu nak uji sikit Fika. Baik, boleh cikgu. Okey. Katakan kalau kita nak menjaga privasi kita punya pelanggan, okey, semasa proses urutan dijalankan, apakah alatan yang sesuai untuk kita pakai Fika? Bila sebut privacy ni, saya rasa jawapannya tuala besar. Betul ke tak? Sangat betul. Sangat Betul Fika. Pandai sekali hajar. Cikgu nak bagi baru bintang tu. Okey, dan tentulah cikgu bagi 5 bintang untuk 5 bintang. soalan yang pertama. Baik. Ada soalan yang kedua ke cikgu? Ada? Kalau Fika nak soal lagi? Okey, kalau cikgu soal pula Fika. Rasa-rasa pensel boleh tak kita gunakan untuk kayu refleksologi? Kalau pensel ni saya rasa mungkin tidak bolehlah digunakan sebab kita ada ni kayu refleksologi yang lebih khusus kan untuk digunakan untuk urutan lah cikgu. Betul tak cikgu? Betul tu Pika. Betul ke tak jawapan saya tu? Betul ke tak jawapan saya tu? Kita tak tahu juga tu. Okey, sebenarnya kita boleh gunakan pensel Fika. Tetapi ada tetapi. Tetapi pada bahagian belakang pensel yang tumpul. Yang tumpul Fika. Ya, murid-murid yang tumpul tak boleh digunakan bahagian yang tajam. Ya, betul. Okay, kenapa? Sebab bahagian yang tajam akan mengakibatkan anggota pelanggan kita, anggota kaki pelanggan kita akan cedera. Baik. Okey, cedera. Jadi bahagian yang tumpul tu boleh
Itu dia antara bahan-bahan lain yang boleh digunakan untuk urutan. Jadi sekarang ni kita beri masa untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas dengan Didik TV KPM dengan topik kita pada hari ini berkaitan dengan alatan dan bahan untuk mata pelajaran pendidikan khas, refleksologi kaki, tangan dan telinga. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey, Syafiqah, Cikgu Fatin. So, tadi Cikgu Fatin dah terangkan alatan-alatan yang kita gunakan. So, hari ini Cikgu Dina nak sambung bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk refleksologi kaki ni. Okey, jadi sebelum Cikgu nak tunjukkan satu persatu bahan, okey, apa tu bahan refleksologi kaki? Okey, bahan refleksologi kaki ialah medium yang diperlukan dalam proses urutan refleksologi kaki dan bahan untuk melindungi diri serta ia ni merupakan bahan habis guna. Okey, Fika? Sekali guna, habis macam tu. Sekali guna kena buang lah. Ya, betul. Faham? Okey. Okey. So, kita teruskan dengan bahan yang pertama. Okey. Bahan yang pertama ni adalah cecair larutan antiseptik. Okey, cecair larutan antiseptik ni ialah ejen kimia untuk mencegah, memperlambatkan atau menghentikan pertumbuhan kuman pada permukaan luar tubuh atau kulit pelanggan. Cikgu rasa Syafiqah dan murid-murid dah mengenali dah cecair larutan antiseptik ni sejak negara kita dilanda wabak COVID-19 kan. Dan diwajibkanlah sebelum kita masuk permis kita mesti apa Fika? Memakai cecair larutan antiseptik. Okey. Jadi sebelum kita buat rawatan refleksologi ni, kita sebagai juruterapis kita kena pakai antiseptik ni pada tangan kita dan juga pada kaki pelanggan kita lah. Kebersihan lah yang penting. Ya, betul tu. Okey, seterusnya ialah tisu basah. Okey, tisu basah ini adalah digunakan untuk membunuh atau melambatkan pertumbuhan kuman pada permukaan luar tubuh atau kulit pelanggan. Okey, ya, tisu basah tu Fika. Oh ya, betul. So tisu basah ni Fika, kalau kita tadi dah guna larutan antiseptik kan. Okey, tisu basah ni pula kita gunakan untuk membersihkan dekat kawasan-kawasan sempit, dekat celah-celah jari. Celah-celah jari kaki tadi, kita bersihkan dekat celah-celah jari tadilah. Okey. Pada sebelum mulakan urutan lah. Ya, betul Fika. Okey. Okey, seterusnya ialah ini cikgu nak tunjukkan medium. Okey, medium urutan ni dia ada 5. So ini yang pertama, krim urutan kaki. Okey, fungsinya adalah untuk melancarkan urutan refleksologi kaki. Okey, Fika boleh tolong cikgu? Yang ni ke cikgu? Okey, Cikgu Fatih cuba buka. Kita nak tunjukkan pada murid-murid kita macam mana rupa krim urutan kaki ni. Okey, tak berat. Alright. Macam mana bentuk dia? Boleh cikgu? Okey. Okey, tunjukkan pada Saya tunjukkan? murid-murid. Inilah dia krim urutan kaki. Okey, dia digunakan untuk melancarkan urutan refleksologi kaki. Okey Fika, terima kasih. Yalah, kalau tidak dia akan rasa kesat lah cikgu. Ya, sakit. Sakit pula kan? Betul. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan ya kepada Boleh cikgu, media. silakan. Okey, yang seterusnya ialah minyak aromaterapi. Fungsi minyak aromaterapi ni untuk membantu pelanggan meredakan perasaan dari segi emosi, fizikal dan psikologi. Okey Fika, murid-murid semua, aroma. Kita selalu dengar perkataan aroma. Aroma ni seringkali dikaitkan dengan apa? Fika rasa? Kita rasa nak hidu Ya. bau-bauan lah. Ya, betul. Aroma ni dia lebih kepada bau yang wangi. Okey, dan terapi ni dia merujuk kepada apa Cikgu Fatin? Terapi ni kiranya untuk merasa ketenangan. Okey, tenang. Bila kita bau yang harum, bau yang segar seperti lavender kan, kita akan rasa tenang. Okey, yang susah nak tidur bila guna minyak aromaterapi lavender, kita akan rasa
senang tidur. Senang tidur dan rasa tenang. Baik, itu Betul. penting jugalah cikgu ya. Ya, betul. So minyak pati aromaterapi ni dia adalah bahan alam semula jadi Fika. Mungkin dia daripada pokok, bunga, daun yang mana diekstrak pati ni diekstrak menjadi pati aroma terapi yang mana setiap daripada bahan-bahan alam semula jadi ni dia ada khasiat dia yang tertentu. Macam Cikgu Fatin dah maklumkan tadi, contohnya lavenda. Fungsi lavenda ini dia memberikan rasa ketenangan. Dapat juga mengubati masalah yang susah tidur malam, Fika. Jadinya minyak aromaterapi ni baguslah untuk dikatakan bahan untuk proses rawatan refleksologi kaki. Okey. Cikgu ada bawa juga tu lah beberapa minyak Botol dia. aromaterapi tadi. Okey, cikgu Maknanya ketika diorang sedang diurut tu rasa tenang lah. Ya, tu boleh yang berehat dah. Ya, sekali sampai kan? tertidur. Okey. Bahan yang seterusnya ialah minyak asas. Okey. Minyak asas ni fungsinya untuk melancarkan urutan dan melicin bahagian yang akan diurut lah sepanjang proses refleksologi tadi. Baik, minyak asas. Ya, Ini Fika, minyak asas, betul. ya? Pandai Fika. Ini minyak asas. Okey, minyak asas ni pula dia dari contohnya kelapa, badam, soya, bunga matahari. Okey, so bahan-bahan ni kalau saya sebut tadi dia senang dapat tak? Yang kelapa, bunga matahari dia senang dapat. Jadi harga untuk mengeluarkan minyak ni dia lebih murah berbanding dengan pati minyak aromaterapi tadi. Okey, cuba Fika tengok minyak pati aromaterapi tu botol dia kecil, betul tak? Betul. Kecil saja. Kecil saja, tapi harganya berapa Cikgu Fatin? Oh, kalau yang kecil ni biasanya harga dia RM50 ke atas. Ya. Yang besar sikit daripada Fika tu sampai RM100. Ya, betul. Mahalnya, Masya Allah. Ya. Sebab apa? Sebab dia sukar ke? Macam Sukar mana? dia dapat. Oh. Sukar untuk dihasilkan. Baik. Jadinya kita nak dapat hasil dia. Okey, pati aromaterapi ni beberapa titis saja tapi hasilnya menyeluruh. Jadi nak buat macam mana? Kita nak urut, kita kena gunakan maksimum minyak kan, kalau tak nanti kesat. Jadi caranya kita campurkan minyak asas tadi dengan titisan pati Aromaterapi. Maknanya akan aromaterapi. dicampurkan dua ni Ya, lah. betul Fika. Kita Baik, campurkan. baik. Faham. Okey, cikgu teruskan bahan yang Okey, seterusnya. silakan cikgu. Lotion. Okey, lotion fungsinya untuk melancarkan urutan dan memberi bau wangi pada anggota refleksologi. Okey, sebab ada pelanggan kita yang dia ada masalah alergik, Fika. Alergik dengan minyak. Pernah dengar kan dia bila kena minyak dia rasa gatal. Jadi kita bagi satu lagi pilihan medium, dia boleh gunakan lotion. Dan lagi satu lotion ni dia tak melekit. Selalunya lotion dia akan terus menyerap pada kulit lah. So kita ada option kalau tak nak guna minyak kita boleh gunakan lotion untuk proses refleksologi. Selalunya lotion yang digunakan baunya pun enak lah cikgu ya. Wangi Wangi lah kan. Okey, Fika, cikgu teruskan. Bedak ni medium yang terakhir ialah yang kita gunakan ialah bedak. Okey. So bedak ini dia membantu untuk melembutkan, untuk melancarkan permukaan kulit yang diurutkan, Cikgu Fatin. Tetapi juru refleksologi dia paling suka sekali guna bedak untuk teknik urutan namanya Ingham. Nama teknik urutan Ingham dan memang juru refleksologi suka gunakan bedak untuk teknik urutan inilah. Itu. Bedak. Macam mana cikgu tu? Bedak ni biasanya bedak yang jenis powder ataupun bedak jenis serbuk. Kalau bedak compact Sesuai. tak sesuai. Macam mana pula kan bedak compact tadi? Betul lah. Jadi kita kena bedak serbuk. Sebab dia sebenarnya bila kita kena dekat kaki ataupun dekat kulit, okey, dia licin. Dapat melicinkan. Dapat melicinkan apabila kita melakukan urutan. Baik, itulah antara bahan-bahan yang digunakan dalam urutan lah. Ya, betul Fika. Iaitu adalah medium. Okey, cikgu nak sambung sikit. Boleh cikgu, Ya, silakan. alat pelindung diri. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita nak melindungi diri kita sepanjang kita melakukan proses urutan refleksologi. Baik. Okey. Bahan pelindung diri ialah melindungi diri pelanggan atau juru refleksologi daripada jangkitan kuman disebarkan semasa proses urutan dijalankan. Fika, bila kita urut customer, kedudukan kita dengan pelanggan kita ni hampir, betul?
Sangat dekat rasanya Ya, kan? sangat dekat. So kita mesti menggunakan bahan pelindung diri lah untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Baik. Okey, bahan pelindung diri yang pertama ialah sarung tangan pakai buang. Okey, fungsinya adalah untuk melindungi tangan daripada jangkitan kuman atau penyakit. Cikgu nak tanya Fika. Okey. Pelanggan cikgu yang pertama datang. Okey, cikgu pun dah urut dia. Okey, datang pelanggan yang kedua. Boleh tak cikgu nak gunakan sarung tangan yang sama? Okey, baik. Jawapan dia tidak boleh gunakan sarung tangan yang sama. Kerana yelah kita dah sentuh kulit orang tersebut. Takkanlah kita nak gunakan perkara yang sama dengan pelanggan yang seterusnya. Ya, betul ke cikgu? Betul Fika, bagus. So nama dia pun sarung tangan pakai buang. buang. Lepas dah kita dah guna kat seorang pelanggan kita, kita kena terus buang. Okey. Macam doktor kan. Doktor pun guna sarung tangan pakai buang. Sebab bila lain dia punya pelanggan, lainlah sarung tangan yang digunakan. Untuk mengelakkan jangkitan. Yelah kan. Betul. Okey. Baiklah. Yang seterusnya cikgu? Okey, boleh. Okey, yang seterusnya ialah apron pakai buang. Okey, melindungi tubuh daripada jangkitan kuman dan melindungi pakaian daripada minyak, krim ataupun lotion. Okey, Cikgu Fatin, cuba Cikgu Fatin tunjukkan. Syafiqah nak pakai tu. Nak pakai tu. Boleh. Cikgu nak pakai ke? Boleh. Ke saya nak pakai? Sama-sama pakai pun boleh. Tak apa. Kita nak pakai ke kita nak tunjuk? Baik kita tunjuklah kan. Okey, inilah apron pakai buang. Yang mana apron ni kita sama juga dengan sarung tangan pakai buang. Sekali pakai kita akan terus buang lah. Okey? Boleh. Maknanya kita nak sebagai kita punya melindung diri lah. Melindung diri dan juga pakaian juruterapis kita lah daripada terkena minyak, lotion ataupun krim kotoran tadi. kan. Baik. Faham? Minyak tumpah ke kan. Dia Begitu ya. Okey cikgu, boleh lindung diri daripada minyak tumpah ataupun juga jangkitan kuman lah. Ya, betul. Kebersihan pakaian kita lah kan cikgu. Okey, baik. Alright, yang seterusnya ialah pelitup muka. So pelitup muka ni dia adalah untuk melindungi diri daripada penyebaran penyakit melalui saluran pernafasan. Yang ini kita dekat negara Malaysia kita dah biasa dah, betul tak Fika? Bila kita tak pakai, kita pun rasa takut nak keluar rumah. Jadinya kena adalah bahan-bahan pelindung tadi tu. Selain tu kita boleh guna juga face shield untuk orang kata perlindungan berganda kan. Dah pakai face mask, lepas tu kita pakai face shield. Betul. Baik. Inilah saya rasa semua dah tahu dah bagaimana pelitup muka kan. Yelah kadang-kadang orang bersin ke apa ke kita boleh elak lah daripada jangkitan kuman. Ya betul, sebab kita duduk kat depan pelanggan kita. Ya, betul. Jadi cikgu dah ajar saya bahan-bahan yang digunakan untuk urutan. Mungkin cikgu ada soalan nak diberikan kepada saya? Ya, ada Fika. Cikgu nak, Fika bagi cikgu 3 medium bahan yang digunakan untuk urutan refleksologi. Dia ada 5 tapi cikgu minta Fika 3 je. 3 je Okey, saya rasa dekat depan saya pun ada jawapannya. Yang pertama yang saya boleh tengok minyak asal. Minyak asas yang digunakan sebab dia licin, jadi kita boleh gunakan sebagai minyak asas untuk urutan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, saya nampak kalau contoh mereka yang tidak boleh gunakan minyak asas, mereka akan gunakan lotion. Ya betul. Itu yang kedua. Dan yang terakhir sekali adalah bedak. Ya betul. Bedak pun antara yang boleh digunakan lah untuk urutan. Tapi cikgu, satu soalan. Saya pun nak tanya juga. Ya betul. Bedak ni boleh digunakan tanpa kena guna lotion dengan minyak asas ke macam mana? Ya, dia boleh gunakan bedak sahaja. Tapi untuk teknik Ingham sahajalah. Teknik Ingham saja yang sering kali digunakan juru refleksologi tadi. Teknik Ingham. Teknik Ingham tu mungkin kita kena belajar lah kan cikgu. Saya pun dah tahu kan. Gitu, insyaAllah episod akan datang lah kita belajar teknik-teknik refleksologi kaki. Baik, betul ke cikgu jawapan saya tadi? Ya betul. Bagus Fika. Sangat. Okey, mudah kan? Murid-murid dekat luar pun insya-Allah boleh dapat jawapan yang sama. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan khas dengan topik kita refleksologi kaki, tangan, telinga tingkatan 4 dengan topik yang lebih khusus alatan dan bahan. Jadi cikgu, kali ini saya dengar kita nak buat demonstrasi untuk refleksologi kaki. Jadi mungkin cikgu boleh mulakan? Okey, terima kasih Fika. So, cikgu tadi dah ajar, cikgu Fatin dah tunjukkan alatan dan fungsi dan cikgu dah tunjukkan bahan yang kita gunakan sepanjang kita nak buat proses refleksologi kaki. So, cikgu nak tunjukkan, nak minta cikgu Fatin, kita nak buat demonstrasi, betul cikgu Fatin? Daripada awal hingga habis. Betul, cara menggunakan alatan dan bahan yang baru sebentar tadi cikgu terangkan. Ya, baik, okay. Silakan cikgu. Okey. Jadi sebelum pelanggan kita nak buat proses refleksologi kaki, kita kena sediakan peralatan dan bahan. So yang pertama, ingat lagi tak Fika, ini kita panggil apa? Tuala kecil. Okey, tuala kecil ni kita kena letak dahulu dekat hujung kerusi, hujung kerusi ni. Okey. Kemudian saya mempersilakan Cikgu Fatin. Okey, duduk Cikgu Fatin sebagai pelanggan saya hari ini. Okey. Okey Cikgu Fatin. Okey, Fika, yang ini apa Fika? Okey, ini adalah tuala besar yang mana digunakan untuk menutup bahagian yang tidak perlu diurut. Okey, pandai Fika. Okey, so kita tutupkan di kawasan yang kita tak urut untuk menjaga privasi pelanggan. So macam ni lah keadaan pelanggan kita tadi Fika. Okey, baik. Okey, dia dah ready nak urut. Okey, sedia tadi nak urut. Tadi cikgu pesan apa? Sebelum kita nak urut, kita kena pakai apron, pakai pelitup muka, ya, dan juga sarung tangan. Iya Fika. So mana tu? Okey, sarung ini tangan. Sarung tangan. Kita nak pakai sarung tangan. Kemudian kita nak pakai apa Fika? Pelitup muka. Okey, sebelahannya. Okey, boleh cikgu? Koyak nanti. Okey. Pelitup muka cikgu. Pelitup muka. Nak pakai sebelah ke dua belah ni Fika? Maksud cikgu macam mana? Dua belah. Kena pakai dua belah cikgu. Okey, kena pakai dua belah. Sebab bila kita buat proses urutan, kita guna kedua-dua belah tangan. Pakai sebelah nanti, sebelah je yang menjaga kebersihan. Ya, sebelah lagi tidak. Sebelah lagi tidak. Yang paling penting sekarang kita pakai dua-dua lah. Ya, kena pakai dua-dua. Okey. Okey, tu apron. So, dah kita dah bahak pakai. Oh, mak kau putus ni. Okey. Sekarang kita ambil hati lagi cikgu. Boleh cikgu. Okey. Okey. Tak apalah, yang paling penting nanti kalau kita nak mengurut pun kita kena pakai pelitup muka. Ya, betul, pelitup muka. Alright. Okey. So, kita dah ready lah dengan bahan pelindung diri kita. Baik. So, kalau macam ni kita dah boleh nak mulakan urutan. Yang pertama, bahan apa Fika kita nak guna? Okey, bahan saya rasa minyak asas. Boleh ke? Tidak. Tisu basah dulu cikgu. Okey, tisu basah boleh juga, tapi mula-mula kita kena pakai larutan antiseptik. Okey, mana ni? Yang tu. Okey. So yang pertama kita gunakan larutan antiseptik. So, okey macam ni Fika. Yang first kat tangan dulu. Okey. Okey. So dekat bahagian tangan cikgu dah buat tu, saya pun nak buat juga cikgu. Okay, Saya pakai cikgu pakai apron dulu okey. Fika. Mana? Alright. Okey. Okey cikgu. Dah pakai ni, lepas tu kita pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan Fika. Okey. Pakai mask. Okey. Kita terus ambil ya. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh teruskan dulu penjelasan. Okey, so larutan antiseptik ni kita sapukan dekat kedua-dua bahagian kaki lah. Okey, selalunya kedudukan selalu kita urut pelanggan, tapak kaki tu menghadap muka kita lah. So kita pastikan kita bersihkan, kita letakkan larutan antiseptik tu dekat kaki pelanggan lah, kedua-dua belah. Macam gitu Cikgu Fatin. Kedua-dua belah. Okey, kemudian yang kedua kita gunakan apa Cikgu Fatin? Okey, kita boleh gunakan tisu basah. Tisu basah ya cikgu? Okey, tisu basah. Apa fungsi tisu basah ni tadi Fika? Tisu basah ni untuk membersihkan celah-celah jari. Betul. Saya ingat. So, kita bersihkan dekat celah-celah jari, kat bahagian kuku. Okey? Okey, kita bersihkan macam tu. Jadi, kotoran-kotoran pada kaki pelanggan akan jadi lebih bersih. Okey, seterusnya. Seterusnya Fika. Okey, seterusnya apa dia? Okey, seterusnya bahan kita ialah Fika. Kita dah nak start mengurut. Okey, yang start mengurut ni tadi kita cikgu dah maklumkan tadi ada 5 medium. So 5 medium selalunya
kita tanya pelanggan kita, dia nak guna medium apa. Macam cikgu cakap tadi. Contohnya lotion, minyak, bedah. Okey, Minyak aromaterapi tadi boleh campurkan dengan minyak asas tadi. Ya, betul. Okey, contoh cikgu ambil lotion lah Okey, cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita ambil lotion. Kita letak kat ni. Okey, bila kita nak buat nak mulakan urutan, Fika, kita kena urut sebelah kaki dulu. Contoh kita nak buat kaki kiri. So kita urut kaki kiri dan lotion ni kita letak dekat kaki kiri dulu. Yang kaki kanan tu Fika jangan letak. Biar dulu. Buat satu-satu. Ya. Buat sebelah-sebelah. Okey. Letakkan. And then kita akan mulakan urutan. Okey, baik. And Mulakan then urutan. kalau dah bahagian tu kering, kita tambah lagi. Tambah lagi lotion. Tambah Kalau lagi. kering. Kalau Kalau kering lah. kering kan nanti kesat. Sakit. Kesian pula pelanggan kan? Ya, betul. betul. Pelanggan. Okey, kemudian kita dah gunakan lotion tadi. Kita nak buat, kita dah sampai dekat bahagian sekitar point yang tumit ni. Okey, kan Kita cikgu? guna apa? Kita guna apa cikgu Fatin? Latan apa? Sebab tempat-tempat yang keras, bila kita tekan gunakan jari kita, okey, tak sampai ataupun pelanggan tak ada rasa sebab kulit tu tebal. Jadi kita gunakan kayu refleksologi ataupun batu sungai dan batu basat. Salah satulah kita boleh gunakan. Okey, tolong cikgu. Okey. So dekat bahagian tumit kan? Okey, kita buat macam ni. Dekat bahagian tumit, kita tekan. Kita kira dalam hati kita 8 saat macam tu lah. 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita angkat. Okey, So baik. kita tekan. Kita pergi point sebelahnya. Okey? Itu Kalau kegunaan. kita nak guna batu tu macam mana cikgu? sama Boleh cikgu juga. tunjukkan? Sama juga. Okey. So sama. Tekan. Okey, Dia baik. memberikan tekanan pada titik saraf. Okey. Boleh juga dekat bahagian trakea ni. Sebab tapak kaki ni dia memang ada bahagian-bahagian dia. Okey, dekat Yang bahagian berkaitan atas. dengan anggota badan kita yang lain lah. Bahagian atas ni Okey. bahagian mata, bahagian hidung. Okey, nanti kita insya-Allah kita akan belajar lagi lah nanti lebih yang bahagian lanjut. sini. Lebih Okey. lanjut. Okey, so ini alatan yang kita gunakan lah, iaitu kayu ataupun batu sungai ataupun batu basah tadi. Okey, kemudian kita dah siap urut. Kita dah siap urut. Apa kita nak buat tadi? Okey, apa kita nak buat cikgu? Okey. Okey. Okey, kita gunakan tadilah. Dia Tuala kecil tuala tadi. kecil untuk Membersihkan semula. mengelap. Mengelap. Mengelap tadilah. Tak nak bagi rasa lekik lah. Ya, betul. Okey. Okey, so kita selalunya lah kita buat sebelah-sebelah kaki dulu kita dulu bungkuskan kaki ni. Okey. Okey, yang ini adalah teknik yang terakhir lah. Kita Okey. gunakan towel Baik. untuk menumbuk di sekitar isi tapak kaki tadi. Oh, tumbuk. Dekat sini lah. Okey. Di sini kita punya tapak kaki yang kosong kan. Okey, di sekitar sini. Okey, baik. Kita Baik. akan tumbuk. Okey, lepas kita dah tumbuk tu barulah kita lapkan. Gunakan Okey. towel kecil. Kita tak boleh direct Kita tak boleh direct. Tanpa ke towel kita jangan terus direct. Baik. Salah. So kita lap. Dah bersih. Sampailah kalau kita urut daripada tapak kaki sampai lutut, kita lap sampai sampai lutut tadi. Okey, dah kita Baik cikgu, pastikan saya rasa lap. cikgu dah buat demonstrasi. Saya rasa saya pula nak buat cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Kita buat saya buat yang saya tahu lah cikgu ya. Ya, boleh. Okey. Pertama sekali kita nak pakai sarung tangan, kita nak pakai antiseptik. Okey. Allahuakbar. Pakai antiseptik, okey? Nak pakai antiseptik, nak kira bersih. Kita nak gunakan kaki pula kan. Kaki pelanggan ni kita gunakan sama juga. Sama juga. Mesti kena guna Antiseptik. antiseptik juga. Okey, saya buat ya. Sikit-sikit. Okey. Okey. Okey, kita dah gunakan antiseptik. Kalau bahagian-bahagian tak kena ni, kita guna tisu basah. Tisu basah. Okey, boleh saya tolong. Okey, jadi pembantu cikgu ya. Okey. Okey. Dekat bahagian-bahagian yang celah-celah jari. Okey. Saya rasa dah cukup bersih dah ni. Yang saya buat tadi, dah saya pun dah buat. Okey. Satu persatulah. Okey. Betul. Pastikan bersih. Okey. Dah bersih? Dah bersih. Kita buat apa cikgu tadi? Kita nak pilih medium. Okey, medium untuk digunakan untuk mengurut lah. Ya. Okey, tadi saya guna lotion, saya guna minyak asas. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Saya guna minyak asas. Allah Rabbi. Okey. Dah guna minyak asas, tekan bahagian-bahagian perlu cikgu Dan ini paling penting lah cikgu. Ya, yang itu guna apa?
perlu gunakan seperti kayu refleksologi. Refleksologi, Okey, betul. kita tekan di bahagian Tumit lah sini. kawasan yang Kawasan yang kulit keras. Kulit keras. Okey, 8 saat. Ya. Lepas tu kita tekan tempat lain juga. Ya, betul. Okey. Okey. Akhirnya saya dah tekan dah. Dah puas hati dah pelanggan ni. Okey. Lepas tu cikgu. Kita nak Dah siap. bersihkan. Dah siap dah pelanggan siap kita. urutan. Dah bersihkan. Akhirnya kita nak guna bersihkan. towel. Okey. Nak guna towel tu, saya ingat apa cikgu ajar tadi. Kita tumbuk Ada dulu. tumbuk-tumbuk cikgu kan? Tumbuk-tumbuk bahagian-bahagian terdapat kosong tu. Yang kosong tu kita tumbuk-tumbuk. Dan akhirnya kita bersihkan. Okey. Okey ke cikgu? Okey, tapi bukan telapak kosong Telapak Fika. kosong. Bukan Telapak yang ada kosong. isi. Telapak ada isi, ya? Yang Telapak keras. edisi, yang Telapak keras. yang keras. Okey. Okey, dah siap. Saya rasa dah okey dah ni. Tapi nanti kena make sure, kena pastikan, okey, kena pastikan lepas kita dah siap urut ni, kita kena turunkan kain dengan seluar pelanggan tadi sebelum kita nak angkat towel besar tadi. Baik. So, jadi bila pelanggan kita dah angkat towel besar tu, dia punya aurat pun dah tutup lah. Okey, betul. Fika. Okey, tahniah Fika. Okey, betul tak cikgu? Saya buat. Ya, Pas betul. Fika. Betul lah. Okey cikgu, untuk topik kita hari ini alatan dan bahan, mungkin cikgu ada rumusan secara ringkas. Cikgu Dina dan juga cikgu Fatin. Okey. Okey, murid-murid. Okey, hari ini cikgu dah terangkan keseluruhan alatan dan bahan. Okey, murid-murid tentu ingat lagi apa alatan yang ada depan cikgu. Okey, seperti kursi urut, tuala besar, tuala kecil, kayu refleksologi, batu sungai dan kita ada kit untuk membawa alatan yang kecil-kecil. Okey, selepas tu kita ada bahan untuk urutan seperti kita ada lotion, kita ada minyak asas, kita ada bedak, minyak aromaterapi, ada bahan pelindung diri, okey, krim urutan dan sebagainya. Kalau tengok tadi kawan-kawan kita atau pengacara kita Syafika, dia dapat buat semua proses cara menggunakan alatan dan bahan tadi. Memang cikgu bagi 5 bintang untuk keseluruhan buat tadi. Jadi kalau maknanya pentaksiran keseluruhan untuk saya sebanyak 5 bintang. 5 bintang. Okey, terima kasih Cuma cikgu hari ni berbesar hatilah nak bagi Syafika besar hati, hadiah sebab Masya Allah. dah berjaya buat amali kita hari ni kan. Okey, so ini hadiah terima kasih cikgu. kami untuk Syafika. Terima kasih. Okey. Cikgu, kalau contoh sebelum kita nak habis ni cikgu, bagaimana murid-murid kita nak dapatkan sumber rujukan cikgu? Okey, murid-murid semua boleh mendapatkan sumber rujukan di portal Delima. Okey, itu dia. Terima kasih cikgu atas rujukan ataupun topik-topik kita lah, perbincangan dengan topik-topik kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang setia menonton kami hingga ke hujung siaran berkaitan dengan topik refleksologi, alatan dan bahan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.